Assalamualaikum dan salam satu keluarga Malaysia kepada para hadirin yang saya hormati sekalian. Salam sejahtera dan selamat datang Puan Suki yang lebih dikenali sebagai Madam Vivian. Apa khabar Puan? Dengan rakan-rakan yang lain. Okey, seperti mana yang kita ketahui, Madam Vivian ini merupakan seorang guru yang sangat saya sanjungi kerana senyuman beliau yang sangat menambat hati kami semua. Okey, yang kedua, sifat ketegasan beliau dalam membimbing kami sebagai seorang pelajar dalam bidang seni reka fashion. Suara saya dengar ke? Dengar jelas. Okey. Okey, terima kasih Madam atas respon. Okey. Seterusnya, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Fatin Akira binti Azmi, selaku moderator pada hari ini. Dalam segmen wawancara kita itu Guru Profesional. Okey, seterusnya ini saya kenalkan panel kita yang pertama, iaitu Cik Siti Nur Syazwani binti Mazlan. Yang kedua iaitu Cik Nur Anis Syakira binti Jalal. Seterusnya panel kita yang ketiga iaitu Cik Nurul Fazila binti Muhammad Yusof. Dan bagi panel kita yang terakhir pada petang ini ialah Cik Nur Izani binti Zahri. Suara saya dengar ke? Dengar tak? Suara saya dengar ke? Ke sangkut-sangkut? Okey. Okey, terlebih dahulu saya ingin bertanyakanlah soalan yang pertama, iaitu boleh Madam ceritakan sebersedikit latar belakang Madam kepada kami sebagai pembukaan? Okey, semestinya bolehlah. Okey. Nama penuh saya, nama diberi Pan Sukim, tapi biasanya dipanggil dengan nama gelaran yang semasa saya guna waktu universiti sampai sekarang, iaitu Vivian. Okey, so bila saya dah ke sekolah, kawan-kawan panggil Madam Vivian lah. Okay, saya dah berada di bidang pendidikan selama 15 tahun. Tahun ni baru nak masuk 15 dalam bidang yang sama, iaitu seni reka fashion. Sebelum itu saya graduate di Universiti Putra Malaysia Sedang dalam bidang Bachelor Pendidikan Sains Rumah Tangga atau kita panggil Home Science. So definitely akan ke arah home science lah. Okay, so saya telah diposting ke KV IATI Setapak. Masa itu dipanggil Sekolah Menengah Teknik dan Vocational IATI Setapak pada tahun 2007. So sehingga hari ini saya tidak ditukar bidang lah. Saya masih lagi di bidang fashion lah. So itu dah 15 tahun. Okey, itu saja. Okey, terima kasih Madam atas respon. Okey, seperti yang kita dapat tahu, Madam adalah seorang guru yang sangat berpengalaman. Okay. Ia salah seorang juga guru saya lah semasa saya di College Vocational yang tapak. Sebab itulah saya agak kenal rapat jugalah dengan Madam ini. Okey, seterusnya bagi soalan yang kedua, bagi panel kita yang pertama, iaitu Cik Syazwani. Ada soalan, apa-apa soalan yang boleh dilukan kepada Madam? Boleh dengar ke suara saya? Boleh. Boleh. Okey, saya selaku panel pertama ingin menanyakan soalan yang seterusnya.
kepada Madam Vivian. Bolehkah Madam Vivian berkongsi kepada kami apa yang membuatkan Madam mahu menjadi seorang guru? Okey. Ceritanya kena mula dari selepas saya tingkatan 5 lah. Okey, selepas tingkatan 5 iaitu after SPM, saya masa tu boleh dikatakan belum ada hala tuju. Okey, masa tu 50-50 lah, sama ada nak ke bidang jururawat ataupun nak sambung STPM. Okay, pada masa tu because family members, family background tak ada yang belajar sambung belajar after SPM semua tu. Jadi bila kita dah sampai ke SPM, my father ada suggest lah sama ada saya nak terus ke nursing, pendidikan jururawat ataupun saya nak sambung STPM. So masa tu saya pun kata tak tahu nak buat apa lagi. Dia kata kalau tak nak lagi sambung. Okay, so saya sambunglah STPM. So bila dah sampai ke STPM, ramai rakan-rakan ni dah pergi ke matrikulasi, dah pergi ke IPG, pergi maktab, ada yang pergi ke politeknik. So masa tu kita still diganggu lah emosinya. Rakan-rakan dah pergi ke sana sini tapi kita ni still di sini. So bila kita dah masuk kelas pertama, kelas kedua dengan cikgu tingkatan 6, so cikgu tingkatan 6 bagi kita satu jalan, satu peluang dan dia sharing lah sebab dia guru. So inspirasi kita pada masa tu, elok juga jadi guru masa tu. So bila kita dah follow the class few times, dan masa tu saya ambil geografi. So cikgu geografi saya dia penuh dengan ilmu dia. So bila dia kata dia pergi keluar mesyuarat, dia masih belajar. So dia belajar, dia tengok bangunan-bangunan, lepas tu dia tengok kawasan tanah rata, pokok-pokok sebab dia cikgu geografi. So masa tu saya quite kagum lah dengan dia. Oh, cikgu saya ni penuh dengan ilmu geografinya. Benda tu dia cakap tu betul. So every time kalau saya ada free time, saya turun ke mana-mana, ke travel yang melalui tempat yang ada tanah tinggi, ada pokok-pokok, saya menghayati. So saya ingat apa yang dia cakap. So masa tu saya fikirkan, oh not bad lah jadi guru kan, banyak benda dia boleh sharing dekat pelajar. Okay, so masa tu dengan pengaruh parent saya juga, dia kata nanti awak habis STP ni dah ada jalan ke universiti, dia cakap dengan saya. Cikgu-cikgu saya pun macam tu, dia kata you all dah sampai ke sini, why don't you all sambung je ke universiti, ambil pendidikan macam kita. Dia sebut contohnya macam dia lah, dia pun cikgu. So dia cikgu lepasan STPM, dia masuk pendidikan geografi. Masa tu dia kata UM ada masa tu. Okay, so masa tu kita dah mula tanam lah. Okay, lepas ni boleh jadi cikgu. Okay, tapi dengan syaratnya result kena kepujian lah. So masa tu dah ada mission lah, boleh jadi cikgu. Okay, so menghala ke mission itu, so kita work our best lah, try our best. So after result keluar, kita cuba mohon dan dapatlah masuk universiti. Masa tu baru rasa tenang satu step, baru rasa tenang lah dah pijak jadi guru for satu step. So dah after graduate jadi cikgu, baru kita menghayati lah. Itulah saya punya inspiration macam mana saya boleh masuk pendidikan. Satu dari cikgu saya, kedua ialah family member saya, iaitu my parent lah. My parents still kata kita punya family tak ada orang jadi cikgu. Okay, satu lagi dia kata saya perempuan ni better jadi cikgu. They all punya thinking still boleh kata zaman dulu punya thinking lah, bukan dia zaman kolot tapi sedikit lah, tapi dia punya fakta tu betul. Okay, perempuan ni memang sesuai jadi cikgu daripada jadi benda lain pada zaman itulah, tapi sekarang zaman dah berubah. So far belum ada lagi rasa menyesal lah jadi cikgu.
Okay, itu saya punya ni lah. Kan? Jawab tak? No, Sazwani. Menjawab, Madam. Terima kasih, Madam. Boleh saya teruskan dengan soalan yang kedua kepada Madam? Boleh. Okey, bagi Madam kan, apakah ciri kepribadian yang perlu ada pada seseorang guru yang berjaya? Okey. Seorang guru yang berjaya tak semestinya dia dapat satu anugerah baru kita kata dia seorang yang berjaya tau. Okey, pada saya dia berjaya, dia mestilah seorang yang mempunyai ilmu yang mendalam dalam bidang khususnya. Macam saya cakap tadi, cikgu geografi saya, bila dia masuk kelas tu dia bercerita, semua orang akan kagum, terdiam dengar dia bercerita. Tetapi ceritanya, faktanya membantu dalam kita menjawab soalan. Dia bukan cerita kosong, cerita sharing sahaja. Okay, seorang cikgu yang kira berjaya, dia sangat mendalami apa yang dia perlu tahu. Contohnya kalau saya cikgu fashion, saya perlu mendalami bidang saya. Macam mana saya kena mendalaminya? Of course lah, saya lepas saya graduate, saya still kena mengikuti apa-apa kursus yang berkaitan. Contohnya tentang pattern making. Okay, saya perlu menghadiri kursus kalau saya rasa diri saya tak cukup mahir. Okay, kita tak perlu tunggu kalau ada offer, kena tunggu offer ataupun tunggu orang tanya. Masa tu kita automatically pergi mencari ilmu sebab kita nak mengajar dengan student kita. Okay, so kita tak boleh tunggu student tanya, kita tak tahu, baru kita nak mencari ilmu. Yang tu yang pertama lah. Okay, yang kedua, seorang guru dia mesti boleh sampai ke tahap menjadi role model kepada studentnya. Okay, jika dia tidak menjadi role model, jadi dia macam dia tak berjaya lah. Student tak akan rujuk dia, student tak akan tanya dia apa-apa yang diselain daripada kelas. Okay, of course lah tentang kita punya pelajaran, pelajar akan tanya. Okay, di sebalik kelas tu kalau ada apa-apa masalah ataupun ada benda yang hendak ditunjuk ajar, dia akan datang pada kita. Kita kena fikir why, kenapa pelajar pilih kita. Masa tu kita dah boleh muhasabah diri pun sikit lah. Okay, kita ni walaupun cikgu saiz ada dekat situ, kenapa dia tak tanya cikgu saiz dia tanya kita. Maybe dia rasa kita ni lebih pakar ke, lebih banyak benda boleh sharing dengan dia, boleh beri tunjuk ajar. Okay, dari situ kita menjadi role model. Satu lagi sebab dari segi penampilan kita, contohnya kalau kita cikgu fashion, mestilah penampilan kita ni lebih kepada berfashion lah. Tapi kita ni pendidik kan, pendidik ni mesti beretika sikit lah, tak adalah menjolok mata, seksi-seksi walaupun cikgu berfashion. Okay, maybe kita berfashion dari segi elemen fashion nanti kita yang boleh pelbagaikan, tapi tidak keluar daripada etika pemakaian yang sepatutnya. Okay, so satu lagi, mestilah seorang yang berdedikasi, okay, ataupun bertolak ansur. Benda tu dah biasa. Berdedikasi dan berkomitmen. Okay, bila seorang pendidik ni, dia tak semestinya tugasnya sekarang ni dalam bilik darjah je. Okay, dia ada tugas-tugas khas yang lain. So dedikasinya tinggi, komitmen dia pun kena tinggi bila kita ada aktiviti lain selain daripada aktiviti PDP, kurikulum. Kadang-kadang kita dijemput oleh komuniti. So masa tu kita boleh memberi komitmen kepada komuniti selain daripada orang nampak kita sebagai guru dalam sekolah sahaja. Okay, komitmen kita di luar waktu bekerja masa ni tau. Okay, kalau kita hanya berkira untuk waktu kerja, tugas-tugas waktu kerja, nampak sangat kita ni seorang yang berkira. As a pendidik ni, kita jarang-jarang sekali kena be open lah. Okay, kena berfikiran positif. Sangat perlu kalau kita berfikiran positif,
dia menampakkan kita ni seorang yang sporting, tidak berkira walaupun kita ada gaji yang tetap. Okay. Benda ni ada kaitan dengan isu semasa lah. Okay, nanti belakang kita boleh cerita. Okay, jawab soalan tak? Menjawab, Madam. Terima kasih, Madam, kerana menjawab persoalan-persoalan saya. Jadi saya kembalikan kepada moderator saya, iaitu Cik Fatin Akila, untuk meneruskan sesi wawancara ini. Terhadap kerja kita, perlulah kita menitik beratkan lah, sebab itu adalah tanggungjawab kita. Okey, daripada pekerjaan kita juga, kita boleh mengingatkan kita kembali kepada kisah-kisah kita, dan perlulah mempunyai seorang inspirasi supaya kita macam berfikiran lebih jauh dan positif. Betul tak, Madam? Ya, betul. Untuk zaman sekarang ni kita kena fikir jauh. Fikir jauh, berfikiran positif, berfikiran terbuka. Betul. Okey, terima kasih, Madam. Okay, bagi panel kita yang kedua, iaitu Cik Anis Shakira, boleh mengajukan soalan yang seterusnya kepada Madam. Okey, baiklah. Terima kasih moderator kita, Fatin Akila. Okey, Madam, saya mengajukan soalan saya. Okey, apakah ciri kepribadian yang perlu ada pada diri seseorang sebelum masuk dalam bidang perguruan? Okey, terima kasih. Okey, sebelum kita masuk bidang keguruan ni, pada masa kita sedang dalam proses pembelajaran, semasa kita praktikal, mula dengan semasa kita praktikal, kita praktis kena yakin. Okay? Kita kena yakin waktu kita memberi pengajaran, memberi pelajaran, deliver PDP, okay, dalam kelas. Okay. Keyakinan ni dibina masa kita mula-mula sediakan bahan-bahan, kemudian mengajar dalam kelas. Okay. Masa tu kita boleh tahu kita ni yakin ke tak dengan sumber yang kita ada, bahan-bahan yang kita ada, dan ada kaitan tak dengan apa yang kita nak deliver, objektif kita capai tak. Okay? Kita mesti yakin dari segi semualah, dari segi persediaan, deliver dan hasil pembelajaran kita sampai ke tak kepada student tu. Okay? Pernah ada seorang guru yang dia deliver tajuk sahaja. So bila dia come to the end, pelajar tahu tajuk je, tak tahu apa dalam isi-isi pelajaran yang dia nak sampaikan. Okay. So nampak sangat in the end cikgu tu dia kurang yakin apa yang dia nak sampaikan. So nampak sangat macam dia tak study lah apa yang tajuk yang dia kena tahu. Pada masa ni kita boleh nampak dia tidak menguasai bidang dia. Okay. Katakan awak dapat tajuk prinsip and element. Okay. Dalam prinsip and element ada banyak prinsip and element. Sebelum itu kita kena study lah, of course lah. Okay, sebab kita still baru. So kita kena study banyak buku sumber, bukan satu sahaja buku. So kita banyak baca dan kita menambahkan keyakinan diri. Baru kita dalam kelas tu boleh berdiri dengan yakin. Bila pelajar tanya soalan, kadang-kadang kita jumpa pelajar yang nakal. Okay, dia akan tanya soalan yang kadang-kadang tak ada dalam buku. Tetapi kita perlu menggunakan kepantasan kita, okay? Dan kepantasan ni wujud daripada bila kita dah belajar banyak, kita dah baca banyak, kita ada info-info, kita boleh menjawab dengan student kita. Okay. Yang pertama ya, yang keyakinan diri. Kalau kita tak yakin, kita bagi jawapan, budak pun teragak-agak, okay? Dia akan menimbulkan satu
satu pandangan yang negatif lah student terhadap kita. Student tak akan percaya kat kita dah nanti. Okay, so next class kita nanti pelajar akan menunjukkan yang dia rasa boring, dia rasa bosan dalam kelas kita. Okay, dia akan menunjukkan yang sekejap nak pergi toilet lah, sekejap dia bersembang dengan kawan dia lah. Masa tu dia dah nampak tak yakin pada kita. Sebab kita dah tunjukkan yang kita tak yakin dekat dia. Okay, so yang pertama sebelum kita masuk ke bidang pendidikan ini, nanti you all yang akan masuk ke masuk praktikal nanti, you all dah kena lahirkan keyakinan diri. Okay, masa dekat universiti lagi. Okay, sebab yang tu pengalaman saya sendiri. Saya kena praktik, saya rasa saya mula-mula tak boleh bercakap di depan orang ramai. Apatah lagi nanti saya jumpa dengan pelajar lelaki ke yang naughty-naughty, okay, yang kurang ajar ke, nanti saya dicampak ke kelas yang hujung-hujung ke. Benda tu saya dah fikir. Okay, so saya dah kena praktis dengan kawan-kawan saya. Kalau saya jumpa student yang nakal, macam mana kita nak jawab. Okay, dulu ada lecturer saya kata, awak jawab je dengan dia. Okay, tapi awak jangan buat dia marah. Jangan buat dia marah. Kita kena yakin dengan apa jawapan yang kita bagi. Tapi jangan sampai dia pergi cari dekat Google, salah lah cikgu. Kita hopefully dia tak macam tu lah. Okay, so yang pertama kena yakin dulu. Kena bina keyakinan diri sebelum masuk ke bidang pendidikan. Okay, macam mana kita nak pergi tambahkan keyakinan diri? Banyak cara. Okay, kita pergi join camp kepimpinan, pergi join seminar yang memerlukan kita untuk menjadi pembimbing ke, jadi peserta ke, yang bagi peluang kita untuk berucap depan. Okay, yang kedua, bersikap positif dan terbuka. Okay, kenapa? Kerana sekarang banyak isu-isu, banyak pengaruh-pengaruh, pengaruh benda yang sensitif, pengaruh benda yang tak sensitif. Okay, sama ada dalam media sosial ataupun di alam persekeliling environment sekolah nanti. Okay, macam mana kita perlu berfikiran terbuka? Okay, contohnya kalau saya dah ke posting ke satu tempat, okay, mula-mula dah masuk ke sekolah itu, mesti ada seorang atau dua yang datang approach kita. Hi, how are you? Macam mana? Okay, you rasa sekolah ni macam mana? Masa tu kita kena berfikiran terbuka dan positif. Saya kena adapt dululah tempat ni macam mana. Kalau ada pandangan yang negatif, kita kena berfikiran terbuka lagi masa tu. Kita jangan ambil je apa yang dia cakap. Okay? Kita kena observe sendiri. Kita kena nilai sendiri. Bukannya orang tu cakap macam ni, so kita terbawa terpegang-pegang prinsip yang dia kata, oh sekolah ni macam ni, sekolah ni macam ni, pengetua ni macam ni. Okay. Seorang guru yang yang mempunyai kepribadian yang profesional ni, dia tak akan dengar satu pihak, okay? Dan dia tak bolehlah kata dia tengok je satu kes terus dia menilai, jatuhkan hukuman terhadap seorang itu. Okay, kita kena sifat terbuka, positif. Okay, positif ni kita yang mengalami dulu. Jangan kita pergi dengar, kita menilai dia negatif, ataupun kita baca je positif. Kita pergi go through. Okay, kita anggap dia cabaran walaupun kita dapat satu tugasan. Okay, kalau orang tu kata susahnya ni, nanti kena buat ni, tak apa, kita berfikiran positif. Kalau dapat satu tugasan untuk bawa student keluar ke pertandingan, kita anggap yang tu satu peluang untuk kita. Okay, untuk kita belajar macam mana nak handle budak, okay, semasa di luar sekolah. Sebab tugas kita kalau bawa budak keluar ke sekolah ialah satu tanggungjawab cikgu itu. Okay, sebab dalam sekolah boleh jawabkan. Kalau di luar sekolah, okay, kita boleh membimbing budak, tapi dengan syaratnya kalau boleh jangan guna pengangkutan sendiri untuk protect cikgu kalau berlaku ada apa-apa. Kalau boleh guna van sekolah, guna bas sekolah. Itu yang saya dapat lah di semasa saya jadi pendidik di sini. Okay, sebab ini melibatkan tanggungjawab guru. Okay, tapi janganlah sebab awak takut dengan tanggungjawab ini, so awak menolak tugasan, menolak apa-apa. Okay, benda ni positif je. Okay, enjoy je, kena enjoy.
dan di sebalik kita enjoy, kita dapat point. Okay, kita dapat point, orang nampak kita ni seorang yang positif. Okay, bukannya tolak kerja dekat awak, awak ni sang penerima, bukan. Okay, kita anggap benda tu peluang. Okay, lepas peluang dah kita dapat mengumpul kejayaan untuk diri kita. Okay, kejayaan. Okay, Fatin Aqilah siapa? Mesti ada orang tak kenal. Kalau orang tu kenal, dia tahu. Okay, Fatin Aqilah tu yang bawa pelajar keluar tu, yang menang tu, orang akan ingat. So benda tu berbalik pada kita. Okay, so when we think positive, okay, we think secara terbuka, benda tu ada kebaikan tu memang datang kat kita balik. Okay, so jangan kita rasa negatif, rasa saya nak rehat lah, tak boleh lah, nanti saya nak pergi jalan dekat PV lah, tak boleh lah. Yang tu benda tu kena tolak tepi tu. Kadang-kadang benda tu ialah satu hikmah untuk kita. Okay, satu lagi yang ni di dalam hal KV kan, hal sekolah. Okay, kalau di luar komuniti pun, okay, pada masa yang you all belum masuk ke bidang pendidikan ni, boleh kumpulkan bukan kejayaan lah, pengalaman untuk khidmat komuniti. Saya rasa you all ada satu subjek khidmat komuniti kan? Ada tak? Okay, so masa tu awak boleh kumpul pengalaman, kumpul keyakinan, kumpul sumber-sumber pengetahuan dekat situ. Okay, so bila sebagai preparation kita sebelum kita masuk dalam bidang. Okay, lagi satu cerita tentang bidang ini, since you all ialah ERT kan, so ERT ni merangkumi pakaian, cooking, ataupun apa lagi satu, pendidikan awak kanak-kanak kosmetologi Okay, macam saya dulu setiap hujung cuti SEM tu, saya pergilah buat belajar jahit untuk satu minggu, 2 minggu, short course lah. Pergi dekat butik, masa tu tak adalah butik bertauliah apa, okay? Cuma ada butik yang berdekatan dengan rumah. Saya bercakap dengan toke dia, saya kata saya nak belajar buat baju kurung moden. Okay, lepas tu dia ngajar lah saya fabric dia. Lepas tu waktu saya datang pagi sampai petang. Okay, is free and easy lah, senang lah, flexi time lah. Okay, masa tu saya belajar cara yang industri dengan cara yang saya belajar tu lain. Okay, so dari situ kita dah boleh tambah ilmu kita dalam bidang jahitan lah. Okay, kalau bidang cooking pula, masa tu saya tak jumpa lah kedai cooking yang saya rasa ada sedikit standard lah, sebab saya punya ialah kampung. Okay, so kampung is cara kampung lah, so kita takut nanti tak apply. Okay, so saya tak ke cooking, saya ke jahitan je. So ke jahitan tu saya ada pengalaman, saya rasa okay, kalau di luar sana datangnya pelanggan macam mana pun kena layan. Okay, layan pelanggan, dia nak macam ni, boleh ke tak boleh buat, tolak tepi. Okay, lepas dia pergi tu baru kita bincang dengan beberapa orang. Okay, bincang dengan toke, bincang dengan tailor, bincang dengan cutter. Okay, so masa tu baru selesai masalah. So masa tu dah boleh build up sikit kita punya bidang dalam industri lah. Tak adalah bidang kita dalam deliver kepada student saja. Okay, when kita ada pengalaman di industri sikit, walaupun bukan industri besar, kita still boleh sharing ilmu kita dengan student kita. Okay, so yang tu saya punya point lah. Okay, jawab tak Zani kan ke Anis tadi? Jawab madam. Ya, Anis kan. Okay. Okay, terima kasih atas respon yang telah diberi. Masih dengar ke suara saya? Boleh lagi dengar? Okay. Bagi apa yang dapat saya rungkaikan di sini, pertama kita harus mengenai keyakinan diri. Betul, sama ada
dalam kelas ataupun di luar bersama komuniti. Okey, seterusnya di dalam perlulah di positive vibe dan komuniti dan nanti untuk pengalaman tersebut kita boleh explain ke murid-murid, contoh macam kepantasan seperti mana yang madam cakap tadi, kepantasan untuk menjawab soalan. Kemungkinan dengan ilmu yang kita ada, kemungkinan terdapat teknik-teknik yang lain, macam tak semua teknik-teknik yang kita tahu untuk contohnya menjahit ada di dalam buku teks. So kiranya murid-murid boleh menjadikan itu sebagai macam penambahan ilmu selain rujuk kepada buku teks. Okey, seterusnya di panel yang ketiga, Cik Nurul Fazlina mengajukan soalan kepada Madam Fiza. Terima kasih kepada moderator. Soalan daripada saya adalah apakah ciri atau sifat yang madam rasakan perlu disemai untuk menambah baik kepribadian seorang guru? Okey, ciri atau sifat. Ciri atau sifat macam ada sedikit yang saya dah sharing tadi tu. Okey, seorang cikgu dia perlu ada satu keyakinan lah yang paling penting. Yakin dalam semua benda yang dia buat. Okey, dalam bidang pendidikan, pengajaran ataupun bidang tugas-tugas di luar pembelajaran. Contohnya dia kena jadi penyelaras untuk satu event graduasi. Okay? Dia kena arrange dari awal, melaksanakan meeting, okay? Mencari bahan, mencari event, mencari tempat, dana, semua tu. Okay. Kalau dia tak yakin, orang-orang bawah dia pun tak akan yakin. Akan rasa macam kita punya penyelaras pun tak cakap pun, dia pun tak suruh kita buat. Dia pun macam tak tahu. So masa tu kita dah rasa tak jadi ni nanti. So bila dah orang dah nampak kita tak yakin, mulalah masuk campur pihak pentadbir. Nanti dah tak best lah. Okay, so bila kita yakin, kita sentiasa bertanya. Kalau kita tak yakin, kita tak tahu, kita kena bertanya. Okay, bertanya pada yang pernah laksana ex-exco ke ataupun pihak pentadbir ke yang boleh memberi sumber. Of course dia akan membantu kita. Okay, tak adalah dia kata tak tahu. Mostly cikgu-cikgu ni ada sifat sharing, okay, sifat bantu-membantu. Okay, jarang ada yang selfish lah. Okay, sebab kita mission kita sama. Kita nak benda tu jadi, okay, kita nak benda tu dilaksanakan dengan baik. Okay, satu lagi sifat cikgunya kenalah adil dan saksama. Okay, adil dan saksama ni contohnya kalau dalam kelas tu ada pelajar yang dia buat silap. Okay, kadang-kadang kita kena tengok tempat. Okay, kita kena tengok. Kita tak boleh nak marah di seorang, ceritakan apa yang dia dah buat kepada kelas itu. Okay, kadang-kadang kita ni cara kita uruskan pelajar ni sama ada kita panggil dia, okay, ataupun kita panggil dia di selepas kelas. Okay, cara kita kena dengar dua pihak. Kalau ada menimbulkan dua pihak lah, pihak yang berlawan dengan dia ke macam mana, kita kena dengar dua-dua pihak. So kalau kita takut kita nampak macam kita ni lebih kepada seorang tu, mula-mula memang kita panggil dua-dua sekali. Okay, kemudian apa keputusan kita bagi tahu seorang ni without kehadiran seorang tu lagi. Tapi dua-dua kita kena bagi win-win situation. Okay, tak boleh nampak sangat kita ni memihak kepada dia. Walaupun memang kita punya heart ni rasa budak ni betul, budak ni salah. Tapi kita ni dua-dua ni student kita kena fikir. Okay, student ni nanti dengan kita ni sampai hujung tahun, lama lagi.
Nanti kan tiba-tiba dia mengadu ke, sekarang ni kan media sosial. Okay, media sosial senang je nak naik ke media sosial. So kita ni kena jaga sampai ke tahap tu. Okay, kita kena panggil dia, bagi tahu dia, cikgu bukan salahkan awak sahaja, cikgu pun salahkan dia. Kena explain. Okay, budak sekarang ni kena explain. Okay, kenapa saya marah awak tadi di depan-depan ramai. Okay, sekarang saya panggil awak. Okay, saya dah betulkan keadaan, kena bagi tahu dia, saya betulkan keadaan. Okay, kalau cikgu berani, pesan dekat dia. Okay, kalau mak tanya, cerita benda yang benar macam ni je. Okay, jangan perbesarkan. Okay, seorang cikgu ni kena berani lah. Okay, kadang-kadang berani tu kena berani pandai, jangan berani bodoh. Okay, kadang-kadang ada cikgu yang berani tak kena tempat. Okay, jadi bahan ketawa kawan-kawan, rakan-rakan. Okay, seorang cikgu ni dia perlu lagi bertimbang rasa lah. Okay, walaupun kita rakan sekerja, bila ada waktu kita bergelak, kita gelak. Okay, apa yang boleh dijadi bahan gelak kita kena tahu. Okay, kadang-kadang bukan semua benda boleh jadi bahan ketawa. Okay, so mostly cikgu-cikgu ni bertimbang rasa lah. Okay, maybe dalam satu komuniti cikgu ada seorang dua je yang mulut dia mulut celupa sikit ke, mulut tak kena ke, tapi seorang sajalah, yang lain-lain still under control. Okay, semua ni pendidik. Okay, mostly tak wujudlah yang teruk sangat sampai kena viral dekat media sosial. So far tak adalah. Okay, jawab tak Fazlina? Menjawab, Madam. Soalan kedua daripada saya. Okay, apakah ciri kepribadian yang tidak sepatutnya ada pada seorang guru? Oh, okay. Of course lah yang ciri yang tak profesional lah, kurang profesionalisme. Okay, so macam mana kita kata yang profesionalisme ni yang senang kita nampak? Yang pertama, kehadiran ke tempat kerja. Okay, kita selalu marah budak datang lewat apa, kita sendiri kena awal lah. Okay, yang pertama tentang pengurusan masa kita, kehadiran kita ke dalam sekolah. Okay, cikgu yang sangat tidak berprofesionalisme ni kadang-kadang sama ada dia lewat ataupun dia langsung tak hadir. So bila dia langsung tak hadir tu, ada yang sekolah yang tak peka dia tak hadir. Tiba-tiba, ni mana dia? Mana cikgu Izwani ni? Tak ada. Oh, baru satu sekolah ni tahu dia tak ada hari ni. Okay, so cikgu yang tidak Izwani, sorry tu just contoh tau. Okay, tu kalau cikgu yang tak hadir banyak kali, tu nampaklah dia tak ada etika. Okay, kemudian dia gagal mengikuti kod etika pemakaian yang ditetapkan. Okay, kalau kita sebagai seorang pejabat awam dah ada kod etika pemakaiannya. Okay, kalau baju kebaya, tak adalah baju kebaya ketat dan singkat. Okay, kalau kasut mesti dah bertutup, ada coat shoes dan semua tu benda yang basically yang kita kena pamerkan sebagai seorang guru lah. Okay, yang seterusnya satu lagi. Okay, bahasa pertuturan yang kita guna, communication kita. Melalui communication kita, orang akan tahu dia ni seorang cikgu. Okay, ataupun dia ni seorang yang kerja dalam bidang pendidikan. Dari segi percakapan kita, walaupun selepas waktu bekerja, kita ke event ke, kita ke mana-mana jumpa orang ke, orang akan baca kita ni seorang yang macam mana. Melalui etika kita lah. Dari segi penampilan kita, when kita dah penampilan macam seorang guru, bila kita di luar waktu bekerja pun, kita tak akan berterampil dalam stylish yang lain daripada kita punya kebiasaan. Okay, contohnya kita dah biasa pakaian pejabat. Okay, bila waktu di luar waktu pejabat, kadang-kadang kita still with smart casual. Okay, tak adalah pakai terus punking look, tak adalah maksud saya. So bila kita dah ada profesionalisme yang bentuk kita sebagai seorang cikgu tu, kita akan terbawa-bawa sikit kita punya watak tu walaupun kita di luar waktu bekerja. Sebab ini pengalaman saya sendiri lah, bila saya ke suatu tempat orang akan tanya, cikgu ke? So itu dah menampakkan kita punya
profesionalisme tu terbawa-bawa, mengikut-ikut kita. Satu perkara yang baik lah, okay. Means berjaya lah kita menerapkan image orang cikgu ni ke mana-mana. Okay. Tapi ada je yang bila jumpa di luar, person yang lain lah ni, orang kata tak nampak macam cikgu pun, tengok cara dia bercakap, tengok cara dia duduk kat kopitiam, tak ada gaya cikgu, macam tu. Okay. So gaya cikgu tu penting sebenarnya. Kalau kita ni dalam bidang pendidikan, gaya cikgu tu kena ada. Gaya pendidik, gaya pembimbing kena ada. Okay. Dan jawab tak? Anis. Fazlina. Menjawab, Madam. Jawab. Terima kasih kepada Madam kerana menjawab soalan daripada saya. Saya serahkan wawancara ini kepada Cik Fatin Aqilah. Okay. Okey, terima kasih Madam atas respon dan panel kita yang ketiga iaitu Cik Fazlina. Okey, suara saya jelas ya? Dengar? Jelas. Okey, seterusnya bagi kepribadian yang perlu kita terapkan sebagai seorang pendidik adalah dengan menerapkan nilai-nilai murni lah, seperti mana yang Madam cakapkan tadi, iaitu bertanggungjawab, perlu ada sama supaya orang ada kepercayaan kepada kita lah, supaya orang tidak menganggap kita membawa negatif vibe lah macam tu kan. Kita sebagai pendidik perlulah menjadi seorang ikon kepada pelajar-pelajar kita. Okey, seterusnya bagi panel kita yang terakhir pada petang ini, Cik Izani. Okey, boleh mengajukan soalan kepada Madam. Okey, terima kasih Fatin. Untuk Madam, apakah harapan Madam terhadap kepribadian guru akan datang? Terima kasih Izani. Okey. Untuk masa akan datang, mengikut peredaran zaman sekarang, of course kita perlukan idea yang kreatif dan berinovatif lah. Okay? Sebab sekarang kita tak boleh hanya tumpu pada pengajaran sahaja, pembelajaran. Kemudian kita ada co-curriculum. Okay? Of course sekarang ni co-curriculum ni diterapkan bersama inovasi. Okay, sekarang dah pelbagai pertandingan inovasi, okay, kreatif dan inovasi. So bila pelajar ni hanya belajar sahaja dalam pendidikan ni, dia tak dapat nak apply kekreatifannya. Okay, so kita perlu membimbing dia untuk jadi lebih kreatif. Okay, so kita perlukan tenaga pengajar, cikgu-cikgu yang lebih kreatif lah, to be kreatif untuk membimbing pelajar nanti. Okay. Walaupun pada zaman saya ni belum dipertengahkan inovasi and kreatif kan, tapi pada masa yang sama kita cuba membimbing jugalah, okay? Kita try our best lah. So bila ada tenaga pengajar yang muda macam you all ni nanti, kita hope dapat membantulah kekreatifan dari segi pertandingan nanti, menghasilkan produk inovatif, okay? Of course lah, benda ni berkait dengan berfikiran terbuka lah. When we pandang jauh, okay? So kekreatifan tu akan terlahirnya, okay, nanti. Itu pada pandangan saya lah. Okay. Jawab tak Izani? Okey, jawab Madam. Untuk soalan terakhir daripada saya, apakah nasihat yang boleh Madam berikan kepada kami sebagai bakal insan guru profesional? Okay. Of course lah, dia balik pada yang beberapa point tadi tu, berfikiran terbuka, okay, be kreatif, berinovasi dan berfikiran positif. Okay, dan satu lagi, saya rasa menyertai kursus-kursus yang manfaat tu yang membantu untuk membina kepribadian seorang guru.
Okay, sebab dulu saya sangat anti nak menyertai apa-apa kursus kepimpinan. Okay. Dan pada masa tu ada nama yang diserahkan dalam satu kelab tu. Okay. Dia bagi nama saya untuk kursus kepimpinan itu. Masa tu saya fikirkan dalam cuti. Okay. So saya rasa macam nak reject. But at the end saya join juga. Saya pergi masa tu. Ramailah orang boleh kenal kita. Kita pun dah lebih berfikiran terbuka, kita rasa happy, kita boleh bercakap, okay. Diri kita, mentally kita dah rasa macam tak stress, okay. So bila dah terbuka macam ni, kita balik ke universiti, kita sambung pengajian kita rasa macam okay, saya dah ada pengalaman ni, okay, saya boleh sharing, saya boleh buat, dan senang bila untuk membantu kita dalam buat assignment nanti, okay. Bila kita perlu bantuan orang lain, tolong-tolong ni, orang-orang yang kita kenal dalam camping kita tu boleh menolong kita. Okay. Satu lagi, dia boleh, sebenarnya saya dulu ni takut juga bercakap di depan. Okay. So bila dah masuk camp pembinaan, kemudian dah jadi pendidik, mula-mula setahun dua tu memanglah ada nervous sikit-sikit tu memang ada lah. Okay. Dah lama sikit kita dah yakin, dan student pun akan yakin dekat kita. Okay, so nasihat saya untuk bakal-bakal cikgu, boleh join lah kursus yang sepuas-puasnya di luar dulu. Okay, dapat sijil, dapat pengalaman tu lain cerita. Yang penting pengalaman untuk diri kita for the future. Okay, untuk diri kita nak bawa diri ni ke, takut kita dah kena campak kat Sarawak ke, okay, campak ke Sabah ke, ataupun di Semenanjung, di KL ni pun besar cabarannya tau. Bukannya di Sabah Sarawak sahaja. Sana pun cabaran lain. Dua-dua ada cabaran lain. Cabaran di KL ni studentnya susah nak menjawab. Okay? Banyaknya soalan dia. Okay? Dan cepat je dia viralkan. Kalau di bahagian tempat lain pun ada dia macam cabaran. Okay? Budak-budak suka buat lawak, ketawakan cikgu, benda-benda tu lah. Okay? Benda tu kita anggap benda tu just satu kehidupan kita je lah, jangan kita take serious, okay? Kita kena berfikiran terbuka, kena berfikir sebelum kita bercakap, okay? Kita seorang pendidik ni kena berfikir dulu sebelum kita berespon terhadap satu fakta, especially di media sosial, okay? Kalau kita nampak ada orang komen, sharing apa-apa, kita diam-diam dulu. Kita share terus. Okay? Sebab kita sebagai pendidik ni, kita terikat dengan akta kerajaan. Okay? So ada benda yang kita patut share, ada benda yang kita tak patut share. Okay? So ada benda yang kita patut komen, ada yang kita boleh buat diam je. Kita tengok je orang lain komen. Okay? Sebab pernah berlaku, ada cikgu dia share some benda yang orang sharing je. Lepas tu dia dikenakan tindakan tata tertib, okay? Dalam bidang pejabat awam ni dia susah nak pecat kita, okay? Dia susah nak bagi kita tak duduk dalam bidang pendidikan. Dia akan letak kita di bahagian lain, okay? Dia akan letak kita di bahagian pejabat, jadi tukang fotostat saja ke, jadi tukang stapler ke, benda tu berlaku, okay? Benda tu berlaku. Melainkan seorang pejabat awam ni terlibat dengan kes undang-undang. Okay, contohnya pengedar dadah ke, penghisap dadah, of course lah awak terus kena hukuman lah. So masa tu baru awak dilucutkan jawatan. Okay, so bukan senang nak dilucutkan jawatan. Okay, so kita kena bersyukur lah kita dapat job actually kalau kita dah jadi seorang pejabat awam. Okay. So kalau kita jadi seorang pejabat awam, kita tertakluk pada akta-akta kerajaan. Okay, dan of course kita dalam sekolah, kita tertakluk kepada pengetua kita. Okay, pengetua kita lah big boss kita. Apa-apa makan baik dan buruk dari dia. Kalau kita nak pindah sekolah, kita punya good record, bad record, pengarah akan tulis dan bawa ke sekolah baru kita tu. So kita takkan tahu, kita takkan terbaca. Benda tu pengarah dengan pengarah sahaja yang akan baca dan mereka akan link. Sama juga kes dengan kalau pengarah tu dia nak retired, okay, dia akan tulis semua cikgu-cikgu punya
baik dan buruk dalam satu laporan dia. So nanti pengarah baru datang akan baca. So awak kena fikirkan, kalau awak buat buruk dekat sekolah tu, awak tunjukkan image yang tak baik, selalu berlawan dengan awak punya pentadbir, ataupun etika pemakaian awak ni tak kena, selalu orang datang tegur, jangan pakai ni, awak pakai lagi. So benda tu akan dicatat dalam buku-buku pengarah. Okay? So benda tu akan terbawa-bawa berzaman-zaman lah, sampailah awak pencen nanti. Okay. So terjawab tak? Jawab. Terima kasih, Madam. Jauh betul kan? Okey, kembali kepada Fatin Akilah. Okay, seperti mana yang kita tahu, disiplin itu kita perlulah terapkan kepada diri kita lah supaya kita tidak lari dengan tanggungjawab kita. Okay, untuk kreativiti, tidak semestinya kreativiti yang kita membawa inovasi tersebut semestinya bahan yang maujud. Kita boleh juga guna teknologi yang terkini lah, mana yang apa kata tadi, inovasi yang kita daripada cikgu-cikgu yang terkini. Okay, cikgu-cikgu terkini selalunya lah belajarlah menggunakan teknologi ni, tidak kira menggunakan slide di mana-mana software. Okay, untuk soalan yang terakhir bagi pihak saya ingin bertanyakan, kami Fatin, ulang balik soalan dekat Madam. untuk soalan yang terakhir adalah saya ingin bertanyakanlah, ada apa-apa lagi ke kata-kata terakhir Madam kepada kami sebagai nantilah in future sebagai seorang pendidik lah untuk di masa yang akan datang. Okey, ada tadi saya nak tambah sikit lah tentang teknologi yang digunakan dalam PDP kan. Kalau kita sering memberi tayangan video, video yang YouTube kan, yang bukan kita buat, contohnya cara cooking, cara menjahit, yang kita ambil je mana-mana sumber dan kita tayangkan untuk kita punya pembelajaran secara hands on ini kan, dalam cooking semua ni kita amali. So kalau amali, sepatutnya kita tunjuk secara live lah yang kita buat. Maybe selepas awak tunjuk video, kemudian awak boleh tunjuk secara live sebab benda ni hands on. Kalau kita tunjuk video ni, kadang-kadang ada budak yang dia faham, ada yang dia tak faham. Benda yang depan mata ni lagilah terang, lagilah senang. Sebab ada pendidik yang mengambil kesempatan, mengambil cara mudah masa delivery dia punya classes dia tayangkan je video-video macam tu. Kadang-kadang dia bagi kelas free day kepada student, yang tu bagi seorang pendidik yang tidak beretika lah. So kalau kita yang beretika ni, kita boleh tayangkan video yang kita buat sendiri dan kita tambah dengan yang kita buat hands on depan kelas itu. So cara tu yang lebih meyakinkan student lah, cikgu pandai buat. Bukan cikgu cakap sahaja. Kalau kita nak suruh budak drawing, sketching, kita kena demo. Kita yang kena demo. Of course lah, bukan hari tu kita dapat buat. Mungkin kita boleh demo, kita boleh practice semalam ke, few days before ke kita practice. Lepas tu hari yang pelajaran kita betul-betul ni, kita demo depan student. So student akan yakin dengan cikgu. Cikgu buat ni, takkan kita tak boleh buat. Kita pun boleh cakap ni, cikgu boleh buat. Awak sure awak boleh buat. So kita kena lahirkan keyakinan pada student. Keyakinan ni lahir pada cikgu. Sebab cikgu akan jadi role model kepada student. Satu lagi kan, saya nak bagi nasihat kepada bakal-bakal cikgu ni lah.
sekiranya datang ke KV, datang ke sekolah ke, ada sekolah dia akan tanya awak nak ke aliran apa, bidang apa. So awak based on your kepakaran dulu, okay? Awak kata awak lebih kepada mana-mana. So nanti pentadbir dia still ada dia punya tapisan, dia akan pilih. Okay? So macam mana pun you all kena akur lah dengan pemilihan, penentuan yang sekolah bagi tu, walaupun bukan dalam bidang kita. Kadang-kadang dia tak ada kekosongan masa tu. Okay? So tak apa, kalau awak bukan dalam bidang tu, awak pergi ngajar dulu. Okay? Apa yang kita dapat dalam rancangan pengajaran tu, kita pergi study dulu. Okay? Dapatkan maklumat dengan senior teacher ataupun yang kita take over dia punya kelas. Kita pergi ambil sumber-sumber, bahan-bahan dulu. Okay? Tanya ada tak boleh bagi, kalau tak ada bina sendiri pun tak apa, belajar. Sampai ke satu ketika, kalau ada kekosongan di bidang yang kita nak tu, kita boleh mohon. Okay? Mohon dengan cara baik. Mohon dengan pihak pentadbir, saya nak mohon tukar ke bidang boleh tak? Sebab saya punya major, saya punya pengkhususan ni mau kepada cooking, macam tu. Boleh cakap. Okay? Boleh dibincang. Okay, so kita ni jangan terlalu keras dengan pihak pentadbir lah. Okay, sebab pihak pentadbir ni akan menulis segala kita punya baik markah kita selama kita bekerja nanti. Tak kisahlah di mana-mana sekolah. Okay, so dan sekiranya awak pergi praktikal dulu, okay, awak pergi praktikal ke kalau di KV dia ada bidang pengurusan lah. Kalau di sekolah biasa dia akan bagi dulu saya minor KH, dia bagi saya RBT, okay, kerja paik. So saya ni live saya ni kat kerja paik je. Saya pun tak boleh cakap request nak menjahit. Sebab dia kata jahit saya handle. You handle yang ni. Okay, saya pun okay je. Okay, so apa yang saya kena prepare tu, saya pergi ke bengkel tu a day before, few day before, ada kelas ke tak ada kelas pun saya duduk dekat situ bengkel tu untuk cari bahan-bahan, untuk sediakan bahan. Melainkan ada kelas tu saya kena caw lah, kena pergi tempat lain. Dan satu lagi, kita punya tata bahasa tu kena betul lah, walaupun banyak di viral. Okay, contohnya kalau ada video yang menunjukkan cara jahit dan ada terms-terms yang kita rasa tak betul, kita jangan ikut. Okay, kita kena jelaskan dekat student. Walaupun student tunjuk, cikgu saya tengok video ni. Okay, boleh tengok as rujukan. Okay, tapi ada terms yang tidak tepat untuk kita menjawab soalan. Kita boleh cakap dengan student macam tu. So that student akan back kepada kita punya pelajaran kita, apa yang kita deliver ni terms yang betul. Okay, sebab terms ni akan digunakan untuk awak menjawab exam nanti. Kita kena terangkan. Bukannya apa yang dia cari tu betul dekat internet. Kita kena check. Okay, kita kena check betul ke yang dicari tu. Okay, sumber tu betul ke? Istilah tu betul ke? Kelepek tu betul ke? Kelepek, kebaya kelepek. Contohnya, sebab pagi tadi saya tertengok satu post kebaya kelepek. Tak ada istilah ni sebenarnya kebaya kelepek. Kebaya sahaja. Kelepek is kelepek. So benda ni saya pun baru tahu. Okay? Saya tahu daripada seorang senior tenaga pengajar dalam bidang jahitan lah. Okay? Dia yang komen. Dia cakap, saya kenal dia. Dia kata tak ada istilah ini dalam bidang industri. Yang ni orang tu buat sendiri. Dia rasa bentuk tu kelepek, dia pun letaklah nama kelepek. Contohnya, tudung Fatin, tudung Izzati. Nama dia bagi tapi bentuk tudung tu still sama kan? Ikat sini, pin sini. So benda tu, kadang-kadang orang tu dia nak orang senang ingat dia punya produk. Itu cara marketing dia lah. Okay? Macam tudung Siti Nurhaliza. Okay, fabric Japan, kain chiffon Japan, benda tu nama saja, tapi dia still fabric polyester yang sama. Okay, so bila kita bagi deliver informasi kepada student ni, kita ada fakta-fakta macam ni, student akan lebih yakin lah. Tak adalah dia macam terawang-awangan dalam pengajaran dia. Nanti dia nak pergi beli fabric, dia macam terpedaya dengan benda yang tak betul. Sedangkan benda tu benda yang sama sahaja. Okay.
rasanya benda tu kadang-kadang bila terfikir tu baru benda tu terkeluar pada masa yang singkat ni kadang-kadang dia sedikit dia keluar sebab sekarang tengah cuti. Sekarang kita tengah cuti. So bila ada wawancara ni saya okey je sebab dia tak mengganggu saya punya normal pekerjaan lah. So dia pun satu kebaikan lah kepada saya. Saya tak tolak lah sebab saya berfikiran positif. Saya fikirkan benda ni akan datang kebaikan pada diri saya. Saya ada cerita dengan Fatin. Benda ni jadi satu value added lah kepada saya walaupun kepada you all as student. Bukannya menghadap you all punya pensyarah apa. Kalau menghadap you all punya pensyarah pun saya rasa kecil je saya. Saya kena fikir 10 kali. Kalau menghadap Dr. Aras ke, saya pun fikir 10 kali. Kalau menghadap you all ni, satu peluang untuk saya belajar lah. For your information ni first time lah saya terima lamaran wawancara ni dengan student. Saya lebih selesa lah dengan student sebab saya pun belajar. Saya just anggap hari ni as a sharing session saya lah. Walaupun saya baru kira 15 tahun je. Ada lagi senior-senior. Ada lagi senior-senior yang dah 20 tahun, 30 tahun. So saya anggap ni peluang yang saya dapat lah dalam cuti ni. Peluang yang datang ni yang saya anggap sangat macam tahu je tahun ni saya sedang mengumpul evidence saya. Saya tahun ni sebenarnya sedang mengumpul saya punya evidence untuk saya punya markah saya lah, markah tahunan saya. Sebab ni dah bulan 6, bulan 7 ni kita as pendidik ni kena ada satu pencapaian lah. Tak adalah kita everyday mengajar saja. Lepas tu handle co-curriculum, jadi guru biasa je. Kemudian kalau ada aktiviti dalam KV ni, tugas kita hias pentas, setakat tu je tugas-tugas saya yang biasanya. So tahun ni saya ada satu tugasan lain lah. Saya ada menyertai aktiviti luar macam ini. So is a peluang lah untuk saya. Saya pun berterima kasih lah kepada moderator dan panel-panel lain. Syazwani, Anis, Fazlina, Izani. Sebab beri peluang kepada saya untuk jadi apa yang saya guru jemputan untuk awak punya wawancara. Tak apa, satu pengalaman untuk kita semua lah buat tugasan macam ni kan. So saya tak request banyak, saya hanya request satu surat tu saja untuk buktikan saya pernah join jadi awak punya wawancara ni lah. So I'm happy lah today dapat membantu dan ada satu peluang lah untuk saya. Thank you. Serah pada moderator. Terima kasih Madam. Ini juga peluang kepada kami untuk menimba ilmu. Di samping sharing-sharing macam ni, kami pun macam apa yang Madam cakap, mesti yang ni. Nanti kami pun nak latihan mengajar, kemungkinan situasi ni kami akan hadap. Kiranya sebarang kemungkinan juga kami akan bersedia juga dengan segala-gala nasihat yang Madam berikan kepada kami lah. Untuk kita mengakhiri sesi wawancara ini, saya ingin berterima kasih sangat-sangat kepada semua panel, terutamanya Madam Vivian kerana sudi sangat-sangat menghadiri dan menerima kami sebagai pelajar UPSI untuk diwawancara dalam segmen ini. Secara kesimpulannya, dapatlah kita mengetahui tentang pengetahuan untuk kemenjadian menjadi seorang pendidik yang berdedikasi. Ianya selaras juga dengan tema Hari Guru pada tahun ini, iaitu Guru Tunjang Sekolah Sejahtera. Akhir sekali kami amatlah sangat-sangat berterima kasih kerana sudi meluangkan masa dan kami juga berminta maaf masalah teknikal pada awal yang tadi tu. Kita boleh sesi fotografi. Semua
boleh kita tangkap gambar formal dulu, lepas tu kita freestyle. Boleh? Okay. Okay. 1, 2, 3. Okay, kejap Okay, yang kedua, freestyle. Okay, boleh buat mini love ke? Okay. Okay, 1, 2, 3. Okay, terima kasih madam. Sama.